A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun al karihal musyrikun al karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, fastabiqul khairat. Begitu juga kepada tuan imam, barisan jawatan-kuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ni dapat kita sama-sama di dalam program majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi malam ni bila cerita biduk berlalu kiambang bertaut. Jadi malam ni siapa yang tahu biduk ni adalah merupakan, biduk berlalu ni merupakan satu bentuk peribahasa. Peribahasa orang dulu-dulu dia nak menggambarkan sesuatu, dia tak cakap direct, banyak menggunakan bahasa kiasan, kan? Macam saya lah datang dari Negeri Sembilan, kata adat, kan orang kata kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Macam itulah ya, kan? Anak saya ni tak pandai masak nasi pun mentah lagi. Itu salah satu jawapan yang dijawab orang dulu sebagai cara nak menolak pinangan orang. Tapi itu tak direct lah. Dia masak nasi pun mentah lagi. Macam mana? Jadi belum masanya lah lagi. Contoh dia kata, kan, sebenarnya dia tak suka kat budak tu. Takkan nak cakap minta maaf lah, kau tak layak dengan anak aku ni. Dia takkan cakap macam tu, kan? Macam tu jugalah, kan? Pukul anak sindir menentu. Bukan makna dia pukul anak tu betul-betul, maksudnya dia buat benda lain, menggambarkan benda lain. Macam tu, kan? Orang perempuan mengontak kuali, bukan makna dia marah ke kuali tu, dia marah ke lelaki. Macam tu lah, kan? Macam tu, kesian kuali, kan? Kuali yang tak bersalah tu pun kono. Macam tu lah, contoh, kan? Contoh. Jadi biduk berlalu kiaman bertaut membawa erti sebagai perselisihan faham antara dua pihak, biasanya saudara mara, kan? Yang mana akhirnya berbaik semula. Itu biduk berlalu kiambang bertaut. Sebab itulah kalau kita tengok orang dulu-dulu, orang bijak pandai dulu-dulu, dia memerhatikan apa yang ada di dalam persekitaran mereka, kolam, tasik, sungai, danau yang mana banyak pokok kiambang tumbuh. Bila perahu lalu, kena hurai dulu, ya, jangan, kena sabar. Belum sampai lagi ke poin itu baru hurai dulu. Sebab bila-bila lagi nak belajar, kan? Sirih sirih berlipat. Ada nantilah Kang banyak lah, kan, peribahasa nak ajar, kan? Jadi makna kata bila berlalu je perahu, kita akan tengok kiambang tadi akan terbelah, dia terpisah. Tapi bila dah berlalu je perahu tu, dia taut dia balik. Tu biduk berlalu kiambang bertaut. Macam manalah dia boleh taut balik? Kenapa dia taut balik? Sebab akar dekat bawah tu dah bercantum. Jadi basic dia, akar yang menyebabkan dia bercantum tu, makna asas dia bercantum sebab akar. Manusia pula kalau dia berselisihan faham, dia bergaduh, apa asas dia nak baik balik? Kebiasaan yang paling baik asasnya adalah
agama. Silaturahim, macam tu kan. Kadang-kadang tahap persaudaraan ni memang berat, bukan sikit-sikit tu. Sebab kenapa disebutkan berat tu? Sebab apa? Sebab itulah Allah letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Silaturahim, rahim tu sifat Allah. Allah letak dalam perhubungan sebab apa? Nak beritahu nek moyang borek tanggungjawab silaturahim. Macam tu lah kan. Maknanya sangat, orang kata dalam bahasa orang Shah Alam sebut very important lah, macam tu. Macam tu lah kan. Kan payah nak kan. Jadi makna kata bahasa yang mudah difahami oleh orang third rock lah kan, batu tiga. Jadi makna kata sangat penting. Kalau kita tengok basic dia, maksud ukhuwah tu sendiri berasal perkataan akhu ni membawa erti saudara, teman, sahabat dan lain-lain. Dari segi istilah, menurut Al-Quran, perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, bertolak ansur, bermesra dan cinta mencintai di antara sesama umat Islam tanpa terkecuali. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 kan. Menurut hadis lagi, seperti tubuh badan, darah daging dan roh umat Islam sendiri. Rasulullah SAW bersabda daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbandingan orang-orang mukmin pada kasih sayang mereka adalah seperti tubuh badan yang satu. Apabila salah satu anggota merasa sakit, seluruh badan turut merasainya. Jadi bila satu sakit, ada masalah, semua terbabit. Itu sebab Nabi pernah satu ketika Nabi nampak sekumpulan pemuda duduk. Kita boleh tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Nabi nampak sekumpulan pemuda duduk. Nabi tegur, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut macam tu. Nabi tak sebut siapa. Siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Bangun dengan tak semena-mena. Bangun seorang pemuda, dia bangun, dia tinggalkan majlis itu, dia pergi cari siapa? Dia cari ibu saudara dia, sebab dia pernah memutuskan hubungan dengan ibu saudara dia. Kemudian dia datang balik, dia datang jumpa Nabi, sesungguhnya yang kau sebut tadi, akulah orangnya, dan aku telah pun meminta maaf dan berdamai berbaik-baik dengan ibu saudaraku. Nabi kata, sesungguhnya orang yang memutuskan silaturahim, maka rahmat Allah tak akan turun kepada masyarakat itu atau kumpulan itu. Itu Nabi sebut. Jadi itu sebabnya kalau contohlah dalam kampung kita, dalam kawasan kita, ketua kampung bergaduh dengan imam, payah gitu. Contoh kan, ketua kampung bergaduh dengan imam. Benda ni bukan di sinilah, di tempat lain ni saya cakap ni kan. Jadi bila ajak kenduri, ajak imam. Imam tanya, kau ajak tak ketua kampung tu? Ajak. Aku tak datang, kau ajaklah dia, kata. Tanyalah ketua kampung, kau ajak imam ke? Memanglah imam baca doa. Tak inginlah aku datang. Gali lah, kata. Jadi susah kan, orang jadi serba salah. Tu sebab kena damaikan antara keduanya. Imam datanglah imam kan, bukan apa siapa nak baca doa. Lepas tu cakap ketua kampung, aku tak nak lah, jangan, bahaya putus satu rahim ni, datanglah sama-sama kan. Kita berbaik-baiklah. Susah orang kampung ni bila bergaduh dua-dua ni, susah. Cuba kita jadi baik. Kita ni macam tubuh badan yang satu rasa sakit, semua terasa macam tu ha. Kita nak ajak orang ni semua salah, ajak orang ni semua salah, sebab dia silaturahim tadi. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang itu digelar ar-wasil, yakni penyambung silaturahim, apabila bersifat al-mukafi', yaitu orang yang menyambung silaturahim jika saudaranya menyambungnya, dan akan memutuskan apabila mereka memutuskannya. Akan tetapi al-wasil itu ialah seorang yang apabila terputus silaturahim, dia segera menyambungkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan juga Ahmad. Jadi makna kata kita kena menyambungkan silaturahim. Islam adalah agama yang mementingkan silaturahim. Tu sebab hari tu sebelum nak pilihan raya, saya dah sebut awal-awal lah kan, jangan gaduh kan. Nak bayar raya so pangkahlah apa yang kau nak. Dah lepas tu dia diam, ontok-ontok masuk tu, ontok-ontok tu dia diam, tak faham ontok-ontok kan. Jadi bila masuk ke dalam masyarakat, dah sudah, jangan cerita-cerita dah pasal
Ini saja dibakar kawan, apa perasaan kau bila dah kalah ni. Janganlah macam tu. Kan? Tak keberangin kawan tu kan. Kan cari pasal nama dia. Kawan tu dah lah kalah. Bendera pun tak turun lagi dari rumah. Kau sound pula dia macam tu. Jangan. Tapi alhamdulillah lah hari tu pilihan raya kan, unik betul. Unik kan. Yang menang pun rasa macam kalah ya macam tu. Yang kalah lah tiba-tiba rasa macam menang tu, tak tahan tu. Kan macam-macam lah. Itulah kan kerahsiaan takdir. Mana nak cakap? Orang tu pangkahnya sebab tanaknya, orang ni pangkahnya tanaknya ada pek dua-dua sekali. Macam tu. Contohlah, benda ni bukan kat Malaysia ni, tempat lain. Kita beli barang, kita tak nak barang ni, tak tahulah ada free gift. Contoh macam tu lah. Kan? Kakak tuan-tuan. Tak, pengajaran dia besar. Besar pengajarannya. Kau hamun orang tu pek boleh hari. Pek boleh hari kau balon kawan tu, kau kutuk kawan atas belakang, kau belah bapak semua keluar. Tiba-tiba sahabat. Sahabatku kan, macam mana? Saya tak cakap orang Malaysia tau, orang tempat lain ni. Orang Malaysia tak, tempat lain. Sambungkanlah silaturahim kan? Jangan kita gaduh-gaduh kan? Cukup-cukup lah. Saya pergi Indonesia tu tengok dia naikkan calon presiden yang baru sekarang ni, tengah baru nak menentukan presiden baru sebab Pak Jokowi dah habis tempoh. Jadi tu saya cadang tu kat Malaysia pun patut baik jam tu. Batuk lagi banyak, ada bercakap nak tanding lagi, cukup lah kan? Yang faham lah, tak faham sudah. Ni nasihat saja ya? Nak dengar tak nak dengar sudah kan? Itu. Jadi orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah mengharap balasan pada saudaranya, tapi dia mengharapkan daripada Allah. Kita nak damaikan. Antara silaturahim yang disyariatkan, perbuatan-perbuatan menyambung silaturahim yang disyariatkan apa dia? Saling mengasihi, saling memuliakan, memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, memberi kepada orang yang tidak mahu memberi kepadanya, dan sebagainya. Semua ini dilakukan hanyalah semata-mata kerana Allah. Orang buat kita biarlah. Orang tu tak tolong kita dulu, dia kedui kita, dia tak datang, janganlah dibaleh-baleh. Orang perempuan kau macam tu kadang-kadang. Bukan sinilah, bukan orang Syalam, tempat lain. Kau tak datang kenduri aku, yang kau siap kau anak kau 3 orang lagi tak nikah, kau tengoklah aku tak datang rumah kau. Tengok macam tu dia balik kan. Jangan macam tu. Cuba tanya elok-elok, kak, sampai hati akak tak datang kenduri saya hari tu masa anak saya kahwin. Ya Allah, akak datang dah kenduri kau tu. Tengok. Ya ke? Datang dah sampai dekat pintu gerbang tu yang kau buat tu, selamat pengantin baru tu. Akak tahu ya dah aku datang. Habis tu tak nampak pun. Sampai dekat pintu gerbang tu lah telefon berbunyi, ada emergency. Ya ke? Ingat akak saja tak datang. Datang, emergency. Emergency apa kak? Orang rumah abang kau bersalin. Orang rumah mana pula? Yang nombor 2 tak ada siapa jaga. Nampak? Tu tanda-tanda nak kiamat tu. Kan? Macam tu lah. Contoh lah kan. Dia pusing dia balik. Nampak? Ada emergency. Kan? Jangan kita tuduh-tuduh. Kadang-kadang bukan itu cara yang Islam ajar. Orang buat jahat dengan kita biarlah. Bukan untuk dibalas. Kalau kita balas, samalah kita macam dia. Dia tak tolong kita, kita tolong dia. Ya Allah, dulu aku tak bagi duit kau nak pinjam, sekarang aku ni kau bagi pinjam. Alah, tak ada apa pun kak, saya faham mungkin dulu ada masalahnya tak dapat bagi kat saya kan. Tak apalah, ni hari saya, mungkin hari lain hari orang lain pula. Macam tu. Yang tu saya cakap baik kan. Bukan tujuan untuk mendapatkan pujian dan bukan sebab habuan dunia, tapi kita buat kerana Allah. Oh, orang belakang tak dengar lah. Kuming kuih cakap tak dengar. Tak dengar ke kurang dengar? Kena ulang balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ya. Sambunglah ya. Okey. Dah. Payah waktu. Kan.
Jadi makna kata bukan kerana nak dapat pujian ataupun habuan dunia, tapi kerana Allah. Jadi ikhlaskan hati kita. Jadi seorang Islam hendaklah terus menghubungkan silaturahim, terutamanya dengan kaum kerabat dan saudaranya yang lain, meskipun mereka tidak menerima tindakannya itu dengan kebaikan. Kita tetap buat baik. Ini biasa nak ukur mana tau? Raya. Hari raya kan, tengok pergi berziarah. Dulu alasannya Covid, ni tak ada dah. Covid ni tak ada dah kan, tak payah bagi alasan Covid dah. Tapi kalau apa, untuk keselamatan jagalah. Tapi kalau boleh ziarah hati, tengok tiap-tiap tahun kita tegih-hegeh beraya rumah dia datang rumah kita pun tidak. Ayat kan, ayat biasa dengan ayat tu. Pergi, nak pergi. Dulu arwah mak pun pesan, dia kata jangan putuskan silaturahim. Pergilah tengok-tengok rumah pak saudara kau tu. Lama-lama makin tua pakcik yang kita ziarah tu. Sudahnya dia kata apa? Pakcik minta maaf lah, daripada dulu kau datang rumah pakcik. Tengok aku siap lakonkan biar kau faham. Kau datang, pakcik tak pergi berumah kau datang ke rumah pakcik. Nampak? Besok dia apa? Dia pesan kat anak-anak dia sebelum ayah meninggal, kau pergilah ziarah rumah Pak Lang yang ni, kau pergi. Dia tak pernah tak datang rumah ayah ni. Nampak? Contohlah kan. Kita tengok ketika peristiwa hijrah Nabi kan, nampak macam mana Nabi mempersaudarakan kan, puak Muhajirin dan Ansar. Begitu juga Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj. Puak Aus dan Khazraj ni berperang bergaduh berpuluh tahun, punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Macam tu lah. Tanya kenapa kau gaduh? Entahlah, tak tahu, tak ingat dah Rasulullah, tapi gaduh lah dia kata. Jadi Nabi damaikan. Rupa-rupanya zaman ni pun dah berlaku. Kenapa kita tak baik dengan pakcik? Nama tu bukan saudara kita. Entahlah, ni zaman atuk kau dulu, tak apa halnya. Itu tak baik. Nampak tak? Tu dia pun tak tahu sebab apa gaduh. Kan? Jadi teruskanlah hubungan silaturahim walaupun penerimaannya tak baik. Kita pergi rumah dia, dia buat dak, buat reti kan. Kita pun tuang air sendiri. Tak ada lah dia bagi air apa kan. Nampak air kat dapur tu siap ada aiskrim soda. InsyaAllah tak aiskrim vanila tu. Kita dapat air panis yang dia tekan dekat mesin air tu. Yang weh tu. Macam tu lah. Saya tak nak sebut lah jenama dia sebab dia tak taja camah kita malam ni. Macam tu kan. Kan kita promo untuk dia pula kan. Macam tu. Jadi kita sabar, sebab yang penting kita nak tahu silaturahim. Dan kalau nak tengok kan, belajar macam masyarakat Jawa. Orang sini ramai Jawa kan. Orang Third Rock ni memang banyak Jawa ya. Dekat Padang Jawa tu ramai tak mengaku Jawa sana, walaupun Padang ke Jawa dah kan. Jadi orang Jawa ni kebanyakan ni kalau dia beraya, bila sebelum dia keluar daripada rumah tu, dia akan duduk melutut, apa duduk macam ni, bukan melutut, nak duduk bersela tu sampai lutut, nak belaga lutut tu, dia salam dengan tuan rumah tu. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap saya kan, daripada ujung rambut ujung kaki termakan, tercakap pun minta maaf banyak-banyak. Sungguh-sungguh dia cakap tu. Dan tuan rumah tu bodoh-bodoh. Macam tu dia kata. Aku tak tahu aku ngajuk betul ke tak betul lah. Dia kata samalah kita. Samalah, saya pun minta maaf banyak kalau salah silap apa semua sama ya, sama raya. Itu betul. Ini dah makan kau sebalang kau balun muku kawan tu, kuih semprit ni habis, licin dengan habuk ya. Okey, Assalamualaikum mak raya, banyak lagi rumah nak pergi ni. Dia macam tu. Lepas ni kita ubah, minta maaf. Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Dua-dua susah. Minta maaf, apa hal aku lah minta maaf dengan dia? Aku lagi tua daripada dia. Seorang tu pula. Aku pangkat lagi tinggi daripada dia. Apa hal aku minta maaf kat dia? Yang best, bukan salah aku. Kenapa pula aku yang kena minta maaf kat dia? Nampak salah juga.
Memaafkan pula, aku orang lain boleh, tapi dia ni memang aku tak boleh maafkan. Dia cuma boleh pilih orang lah. Aku dalam ramai-ramai orang, memang dia ni aku tak boleh maafkan. Tak siap boleh pilih orang. Kenapa kita kena minta maaf dan memaafkan? Sebab tak kira apa pun, tua ke muda ke, salah siapa ke, tak kisahlah, walaupun terang-terang salah orang tu, kita minta maaf aja. Sebab apa? Sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Mana? Aku minta maaf lah kalau aku buat salah silap dengan kau. Tahu tak apa, cakap tu. Kita dah lah, kita rasa tak salah kita, kita dah minta maaf ni, dia macam tu kan? Tahu tak apa, ingat aku tak sedar tadi, dia sakit ke hati kita. Itulah harga dia yang kita kena sabar. Ada satu syarat kalau kita nak minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat, syaratnya adalah tak ada syarat. Tu syarat dia. Faham? Syaratnya ada satu, syaratnya adalah tak ada syarat. Ada orang kadang dia minta maaf, dia letak syarat. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, bayar dulu duit aku. Biasa tak ayat tu? Dia pinjam duit aku tak bayar, aku boleh maafkan dia, bayar dulu duit aku. Percaya cakap saya, walaupun bayar tetap tak baik. Jadi makna kau nak baik, kalau letakkan syaratnya duit, tak syarat bayar. Kita cakap lah dengan dia, Chania lah, aku minta maaf dan aku maafkan kau. Tentang duit aku tu, kalau kau boleh bayar, sok kau bayarlah. Kalau tak boleh bayar, takkan aku nak cakik-cakik bunuh kau lah. Macam ni lah, kalau kau tak boleh bayar, kalau anda kata aku mati dulu, kau bayarlah dekat keturunan, waris keturunan aku. Itu je lah. Jadi kita pun lapang dada, tu saja kan. Hutang tak adalah banyak, dalam 1.5 juta je macam tu. Itu memang cari pasal tu, tak bayar tu kan. Jangan main-main kan. Tu dia. Memutuskan silaturahim bukanlah hal yang diperbolehkan dalam Islam, sebab Islam mewajibkan setiap manusia wajib menjalinkan silaturahim dengan sesiapa pun. Memutuskan silaturahim merupakan dosa besar dan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jangan kita sebabkan politik. Nabi tanya, selagi mana di Islam dia taat pada Allah dan Rasul, dia tidak memusuhi Islam, kau wajib baik dengan dia. Tu saja. Tentang selera pemilihan parti politik, jangan jadi asbab untuk kita bergaduh. Jangan. Masing-masing ada kecenderungan sendiri. Orang ni rasa dia ni betul, orang ni rasa dia ni betul, tiba-tiba besok dah orang ni pula lagi betul. Tuan-tuan tengok lah, kawan tu dulu dikutuk kawan tu, tiba baik, kawan ni tiba-tiba dihamun, dia tiba berpaluk-paluk. Bayangkan tu. 4 perkara yang bengkok dalam dunia ni. Kena ingat, 4 perkara yang bengkok dalam dunia ni. Nombor 1, sungai. Sungai tak ada yang lurus tau. Kalau lurus tu swimming pool kan. Yang kedua, akar kayu. Mana ada akar kayu lurus? Akar kayu bengkok-bengkok. Yang ketiga, perempuan. Mana ada lurus? Bengkok. Menurut, jangan marah. Tengok orang mula berubah muka tu, salah tu. Sabar dulu. Menurut ulama, dia kata lelaki itu ibarat tulang yang lurus, perempuan itu ibarat tulang yang bengkok. Orang lelaki takkan mungkin boleh meluruskan kebengkokan perempuan itu kerana dia akan patah. Orang lelaki lah yang kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Faham? Ngaku tak bengkok, perempuan ngaku nak nak ni lah, nak tu lah, ni tak betul, ni lah, ni salah lah, tu lah, tu biasa. Tapi kita sesuaikan, sabarlah kan, sabar ya. Nombor 1 tadi apa? Nombor 1 sungai bengkok, yang kedua akar kayu bengkok, yang ketiganya perempuan bengkok, dan yang keempat yang bengkok apa? Politik. Macam tu lah, saya tak hurai panjang macam tu lah ya, hanya bagi poin saja. Mana ada yang lurus politik ni kan. Kojap macam ni, kojap macam tu, poning kepala. Nak pula sekarang ada media sosial, hati-hati media sosial ni. Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar,
orang makin tak ada, seorang-seorang keluar rumah. Pangkat makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Berkawan di media sosial makin ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Manusia semakin ramai, kemanusiaan makin kurang. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib makin tersebar. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Itulah fenomena akhir zaman. Itu sebabnya kita kena hati-hati. Disebabkan dalam media sosial melagu-lagukan orang, bergaduh langsung tak jadi baik. Itu sebab tak sahlah masuk dalam apa? Masukkan dalam media sosial kita yang menyebabkan kita melagu-lagukan orang. Baik tak payah. Letaklah tajuk yang elok-elok. Jom malam ni kita ke taman syurga. Oh, kenapa? Dengannya Samsul Debat nak datang ceramah malam ni. Di masjid mana? Masjid Fastabiqul Khairat. Datanglah ramai-ramai. Dengannya jadi cabutan bertuah. Kan? Cabutan bertuah. Dekat ni dia tengok lepas main isyak tu, dia akan nampak nombor tu dekat sebelah kiri dia. Dia kata, tunggulah isyak kan. Kau ada, kau tak ada, tak bertuah lah tu. Contoh lah. Datang beramai-ramai, insya-Allah ceramah akan berlangsung ni. Setidak-tidaknya kami yakin ada makanan. Oh, siap macam tu. Siap macam tu begitu. Kan tadi dah diumumkan di belakang sana kan, adanya jamuan. Tak adalah apa pun kan, tapi orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan basuh. Dek budi basuh, aduh jamuan daripada tak ada. Kalau tak dapat jangan marah, ikhlaskan hati kerana Allah. Macam tu kan. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat pertama, artinya, dan bertakwalah pada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Apakah cara menjaga silaturahim? Yang pertama, meminta maaf. Kita ni banyak buat salah, minta maaf dan memaafkan. Teringat saya kisah bagaimana satu hari Nabi nampak, Nabi tengah duduk kat Masjid Nabawi, nampak ada seorang sahabat ni masuk. Seorang lelaki ni masuk, Nabi kata sesungguhnya dia tu ahli syurga. Hari kedua terserempak pula kat tempat lain, lelaki yang sama, Nabi kata lelaki tu ahli syurga tu. Hari ketiga jumpalah, Nabi sebut lagi, orang tu ahli syurga. Sahabat-sahabat dah tak tahan, semua orang pergilah buat helah jumpa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang boleh saya bantu? Kami ni nak cari tempat berteduh. Boleh tak kami nak tumpang tidur dekat rumah kamu? Boleh, apa salahnya? Rumah saya tak adalah besar sangat, tapi bolehlah. Kata, datanglah. Yang semua orang ni meninjau-ninjau, buat lubang kat dinding ni nak tengok dia buat apa. Sampaikan nak tengok apa amalan dia, sampai Nabi kata dia ni ahli syurga. Hari pertama tengok tak dapat jawapan. Dia semayang macam biasa, tidur macam biasa, berdongku kuat lagi kuat lah tu. Contohnya tak ada tu, saya tambah tu. Tak ada cerita tu. Jangan disampai-sampai pula. Tak, tu saya tambah. Jadi makna kata pada ketika itu tinjau-tinjau tak dapat jawapan. Sudahnya dah cukup 3 hari, dia pun cakap, wahai saudaraku, dia pun explain, kami minta maaf, sebenarnya tujuan kami ni kami nak tinjau, nak tengok apa amalan kamu sehingga kan Nabi sebut kamu ni ahli syurga. Dia kata tak ada apa pun sangat yang aku buat, sebab semayang macam biasa, mengaji macam biasa, nak kata-kata buaya sangat sampai tak tidur, tak ada pula. Rupa-rupanya dia kata, setiap kali aku nak tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Apa yang kau buat? Pertama, sebelum aku melelapkan mata, sebelum aku tidur, aku niat, aku maafkan semua orang. Yang kedua, aku niatkan dalam hati aku, kalaulah aku esok hidup lagi, kalau aku hidup lagi pagi esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Dan yang ketiga, andai katalah aku masih hidup lagi esok, aku letakkan niat dalam hati, kalau aku hidup lagi esok, aku tak nak dengki dengan semua orang,
aku nak buat baik dengan semua orang. Itulah. Jadi makna kata sebabkan tiga ni niat dia ni Nabi sebut dia tu ahli syurga. Balik kan buat ya. Orang yang niat nak baik, dia aku maafkan semua orang. Ya Allah, tidur berdengkur, selera tidur. Orang yang tak perhati dengan orang, tengah nak tidur ni sebut ini, jaga kau, siap kau besok. Memang kau ganyang, mampu kau jangan. Contoh macam mana nak tenang, tidur pun dalam tidur pun kau jangan orang tu lagi. Dia bukan kau jangan bini dia, kau jangan orang yang dia marah tu, membazir kan, mimpi macam tu. Contoh lah kan. Jadi minta maaf kan? Ayat minta maaf ini merupakan kuasa cukup kuat. Sekiranya berlaku sebarang perselisihan, jadilah orang yang pertama memohon maaf. Okey. Yang kedua, komunikasi. Dan silaturahim kena berketegur sapa. Walaupun sibuk dengan aktiviti, carilah masa paling tidak untuk bertanya khabar. Itu yang dulu-dululah, sebelum saya bergelar, sebelum saya ni lah kan, sebelum bertahun-tahun lah kan, saya tampak jiran saya siram pokok. Saya pun berbual-bual dengan dia. Ni rumah bukan rumah sekarang lah, rumah dulu sebelum saya pindah rumah sekarang. Saya kata borak-borak, apa khabar bang? Sihat, borak. Tengah-tengah dia siram pokok tu, dia tanya saya, bang, ada tak orang cakap muka abang sebiji macam penceramah dalam TV tu? Bayangan tu, dia cakap macam tu. Saya pun terfikir, ada lagi ke orang yang muka macam aku, dia kata kan. Rasa-rasa aku dah ni. Saya tanya, siapa? Alah, yang tinggi-tinggi yang macam cakap, yang cakap lagi 9 ceramah tu lah. Lah, aku kata. Saya pun tanya, Samsul Debat ke? Ha, Samsul Debat kata. Saya pun cakap, sebenarnya bang, saya lah Samsul Debat. Dia punya, kau nak bergurau pun agak-agak lah, dia kata situ. Dia tak percaya. Kadang-kadang tengok depan lain kan. So komunikasi, bertegur sapa kan, jangan kita biarkan. Walaupun kita sibuk, tapi kita luangkanlah masa untuk paling tidak bertanya khabar. Kelebihan teknologi macam-macam dalam media sosial, peranti-peranti muka buku kan, mesej boleh dijadikan medium untuk berkomunikasi dengan mudah. Mak ada anak 10 orang, masuk 25 hari bulan, mak pun mesej dalam grup kepada semua anak-anak ibu yang ibu kasihi. Anak tak adalah ramai pun, dalam 10 orang macam tu. Tu sambil-sambil balik kojo 10 orang tu, belum betul-betul gitu. Macam ni lah. Kau jual apa ni, macam ni lah. Dia kata macam ni lah, wahai anak-anak mak ni, nak bagi tahu ni, yang sibuk berjual, sibuk berniaga, sibuk bekerja, sibuk berjawatan ni, mak nak bagi tahu, sekarang dah pun masuk 25 hari bulan, masih ada anak-anak mak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu ayat dia kan. Siap ada bol bawah tu, ada star tu, bertalu-talu duit masuk, notification pun keluar. Anak 10 orang, seorang 500, tak 5,000. Terbaik kan, terbaik. Ini contoh lah, saya bukan ngajar ni tu, kaedah. Kemudian apa? Berkongsi masalah. Kadang ada masalah kan, ahli keluarga, kawan-kawan, luahkanlah masalah kan. Boleh luah, tapi luahlah pada orang yang betul. Jangan luahkan pada mereka yang tak tepat. Kadang-kadang dengan meluahkan tu lagi memburukkan keadaan. Hati-hati kan. Ada orang yang memang tunggu masalah kita. Penyakit ni banyak, penyakit hari ni kan, penyakit hati ni. Kemudian begitu juga buat aktiviti bersama. Macam malam ni mesti ramah, ni satu poin aja, tapi yang banyak poinnya silaturahim. Datang ramai-ramai ya, datang ramai-ramai, lepas tu makan sama-sama kan. Saya nampak kat dapur tu macam dah terhidang. Jadi kalau dah terhidang ni makruh ceramah lama kan. Itulah saya just beritahu je kan. Jadi lakukan aktiviti bersama-sama. Buat program gotong royong. Gotong royong perdana
membersihkan masjid bersempena dengan Samsul Debat nak datang 5 hari bulan 12 kan, dahsyat kan. Samsul Debat ni tumbang lembu, bayangkan contohlah kan. Tapi bila buat gotong royong, yang ramainya royong gotong. Pertama yang datang orang yang sama aja. Yang kedua yang royong gotong tu dia datang tapi dia tak buat kerja, ambil gambar je kerja dia. Zap dia selfie, alhamdulillah dapat juga menabur bakti di tempat sendiri. Otak kau kan, tolong tidak kan, cerita lebih. Jadi kadang-kadang ada orang macam tu kan, bila gotong royong dia tak gotong royong sangat, dia royong gotong je. Tapi dia punya update tu, alhamdulillah dapat juga berbakti kan kepada masyarakat kan. Ada orang macam tu buat program-program kan. Macam malam ni buat ceramah ni pun salah satu juga aktiviti bersama, ajak semua datang kan. Ni kira ramai lah ni, saya nampak semua sudut ada orang, mana ramai lah ni kan. Kiri kanan depan belakang ada je orang, kat luar pun ada. Ini tak kurang 10,000 orang ni, tengok orang lalu lalang kat jalan pun semua saya kira kan. Jadi itu sebabnya bila kita bersama-sama beraktiviti beribadah misalnya, kita akan dapat ketenangan kan, dapat berdoa. Lepas tu dah habis tu kita bersalam-salaman kan. Dah lama tak bersalam, boleh salam balik dah kan. Tapi kita kena jaga jugalah kan, sebab Covid ni tak habis tahu kan, ada lagi, dia ada bersama dengan kita. Bahaya memutulkan silaturahim bukanlah satu perkara yang remeh, kerana silaturahim adalah sebuah syariat yang agung. Bayangkan Allah Ta'ala letakkan sifat rahim dalam perhubungan tu, silaturahim tu. Contohlah, katalah ada orang yang bergaduh ni, dua orang bergaduh, aku bukan tak nak baik dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku okey je, dia kata. Yang seorang pula cakap, aku dah hulur datangan aku kat dia, dia tak nak salam. Dua-dua menjawab, dua-dua cakap orang ni yang tak nak baik, dia ni cakap orang ni tak nak baik. Jangan risau, akhirat besok silaturahim ni sendiri akan bersuara siapa sebenarnya yang tak nak baik dalam hati dia. Itu sebab kalau kita bergaduh dengan orang sekalipun, contohlah kita bergaduh dengan orang tu, kita pun salam, aku minta maaf banyak ya, aku buat salah silap dengan kau, hujung rambut hujung kaki aku minta maaf sangat-sangat. Dia pun jawab, yalah aku pun sama. Lepas lagi, contohnya orang yang aku pun sama tu kata, taklah kau, takkan maafkan kau. Jangan risau, yang minta maaf ikhlas tadi selesai dengan Allah Ta'ala, orang yang tadi tak selesai. Ya, orang nak minta maaf ni tuan-tuan dan puan-puan bukan senang tau. Dia nak merendahkan ego dia, macam saya kata tadi, bukan senang orang nak minta maaf. Ada orang tu memang kita yalah maaf lah, sorry lah, kadang-kadang dia bercakap tapi tidak melambangkan dia minta maaf sebenarnya, hanya sekadar malah nak panjang-panjangan cerita, yalah sorry lah, aduh itu pun tak boleh, boleh tak minta maaf macam tu kan. Jadi kena faham bahaya memutuskan silaturahim ni. Ada banyak perkara-perkara akibat yang bahaya yang boleh membawa kepada kita, dan ia bukannya ringan. Kalau kita tengok nombor satu, apakah bahayanya? Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu firman dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23, artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan ke bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Nampak? Jadi kadang-kadang kita buat kerosakan, memutuskan hubungan ni jangan berbuat baiklah. Yang kedua, seperti memakan bara api. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, dan laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku punya keluarga, dan ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk terhadapku. Mereka acuh tak acuh terhadapku, padahal aku telah bermurah hati kepada mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian, maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan bara api, dan pertolongan Allah akan selalu sentiasa menyertaimu selama mana kamu begitu berusaha dalam bersilaturahim. Semua Allah Ta'ala kira, jangan risau. Orang yang tak nak tu, dia akan makan bara api. Ya.
Kemudian begitu juga tidak termakbulnya doa. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberi padanya 3 hal. Allah akan makbulkan doanya, Allah akan simpan baginya di akhirat kelak, Allah akan menghindarkan dirinya daripada keburukan yang semisalnya. Para sahabat lalu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyakkan berdoa. Nabi lalu berkata, Allah nanti akan memperbanyakkan memakbulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mana kata, kadang-kadang disebabkan itu silaturahim, doa kita tidak dimakbulkan. Ya. Kadang-kadang kita ni doa ni tak percaya dengan diri sendiri, tak yakin. Jumpa imam, mam minta tolong, mam tolong doakan mam. Cari imam, kan? Tak apalah kalau imam boleh lah kan. Kadang-kadang imam pun sibuk. Kadang tahnik budak. Ada orang ni kadang semua ustaz yang datang ke kampung tu semua disuruh tahnik anak tu. Masalah budak tu dah berdiri. Apa parah mana kau nak tahnik anak kau, dah berlari anak kau dah. Buka mulut. Tonyoh. Apa bodoh kan? Lepas tu tahnikkan budak. Kadang-kadang kita yelah, carilah ya. Kalau nak carilah ustaz-ustaz imam yang baik. Samsul Debat ni janganlah dia banyak-banyak benda dia cakap, baik jangan. Tapi nak juga ada bagi. Jadi pendebat budak ni sok kan. Lepas tu carilah imam yang tak merokok. Imam tu merokok, nak nunggu nak tahnik budak tu dia elok satu dos. Budak ni lambik pula kan. Dah ke belum? Belum ni? Apa tu? Dah mam, dah sap dia pijak kan. Dia tonyoh kan. Dia punya puntung. Boy datang dia masuk. Dia pun ambil lah kurma. Dia cap-cap sikit dengan air zam-zam tu. Dia pun acur alam nasyur. Siap doa. Panjang menjelo doa. Lepas tu dia kumam pap. Dia sumbik dalam mulut budak tu. Berkorut dahi budak. Budak tu walaupun tak boleh cakap, dalam hati budak tu, ini Danhil ni, dia tahu dia Danhil. Aduh. Kan tidaklah seorang muslim memanjatkan kepada Allah, nampak tu, doanya tidak akan dimakbulkan. Ya. Tidaklah seorang muslim memanjatkan berdoa kepada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan berinya 3 hal. Allah akan segerakan memakbulkan doanya, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Para sahabat lalu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyakkan berdoa. Nabi lalu berkata, Allah nanti memperbanyakkan memakbulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Doa hukumannya disegerakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Mana dunia kena, akhirat pun dapat. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Makna dunia lagi dah dapat balasan. Tu sebab kita tengok drama Melayu tu betul. Macam-macam bala sampai kat dia di penghujung episod tu. Contohlah kan. Iya kan. Kadang kita tengok tapi kita tak pernah ambil pengajaran. Lekor dah tengok, memang ngangor-ngangor tengok TV. Allah, parah tu kan. Kemudian hukumannya akan disegerakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa. Ni yang dunia tak dunia. Atas dunia lagi dah kena. Mungkin dia lupa, ni rezeki tak berkat. Mungkin kerja ni kejap-kejap kena tukar sana, kejap-kejap kena tukar sini. Contoh, berniaga macam tak jadi je. Contoh, jual apa pun tak boleh laku. Ada je masalah-masalah kan. Contoh. Kemudian putusnya rahmat dari Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahim itu, kata rahim itu diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, maka aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Wa na'udzubillah, minta jauhkan.
Kemudian jauh dari syurga, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Silaturahim. Kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga jauh dari keimanan. Pemutus tali silaturahim menjauhkan dari tanda-tanda keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaklah menyambungkan tali persaudaraan. Itu dia. Kemudian apa? Merenggangkan hubungan dengan Allah. Kalau kita betulkan silaturahim, hubungan kita dengan Allah juga renggang. Kan? Barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutuskanku maka Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu juga pemutus silaturahim seolah-olah memakan bara api. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahawa seorang yang selalu menolak silaturahim dan kerabatnya maka dia bagaikan memakan bara api yang panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki menemui Rasulullah. Lelaki itu berkata, aku punya keluarga dan ketika aku buat baik pada mereka, mereka berbuat buruk terhadapku. Itu cerita yang awal tadi. Maka tetaplah berbuat baik walaupun pada orang buat kat kita. Demikianlah bahayanya keputusan atau tindakan manusia jika melibatkan silaturahim. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak seharusnya melakukan sedemikian. Kan? Maka setiap umat Islam menjalinkan silaturahim itu dengan baik supaya dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua standard perhubungan silaturahim ni. Satu standardnya adalah ithar. Ithar ni biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Itu memang susah nak buat tu. Boleh tak kita ada makanan balik, bawa balik rumah, nak beli untuk anak bini kita, nampak jiran sebelah rumah menangis, aduh laparnya tak ada makanan. Berapa ramai yang sanggup bagi semua yang ada kat tangan dia? Ambil lah, aku ni pandai lah aku cari untuk keluarga aku. Berapa ramai? Tak ramai. Susah tuan-tuan. Mengutamakan kepentingan orang lain melebihi pada kepentingan diri sendiri bukan senang nak buat. Termasuklah diri sendiri yang bercakap, bukan senang. Betul? Realitinya susah. Kan? Dah jatuh pula dah. Tak dongang balik. La ilaha illallah. Kan? Jadi mana kata kadang-kadang kan masyarakat ni kena tahu bahawa silaturahim ni dengan mengutamakan kepentingan orang lain itu paling baik. Contoh bawa ayam goreng. Ayam goreng yang kedai dia, restoran dia warna merah tu, yang ada orang tua rambut putih pakai kacamata duduk kat depan. Macam tu. Punya detail lah kan. Bawa ayam goreng ni sampai kat pintu pagar depan rumah, ni dah janji dengan bini dengan anak ni nak beli ayam goreng tu. Lepas tu terdengar, anak jiran tu nangis, lapar hal kau? Ayah dah lama tak balik, kami lapar. Nah, kau ambil lah ayam goreng ni kau makan. Contoh lah, sian tak ada makanan. Boleh tak macam tu? Payah kan? Kau bagi sekotul je, pandai-pandai lah kau bagi-bagi tu kan. Janji kau boleh hidup tu kan? Masuk, kalau kita bagi masuk dalam rumah, kau tengok Roblox dalam rumah, bini sound pahal mano ayam kan. Susah kan. Itu sebabnya ithar ni susah. Tapi ada satu lagi standard. Ithar tu tinggi, mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Ada satu lagi standard, iaitu salamatu sadri, berlapang dada. Berlapang dada ni pun susah. Kadang-kadang dengan kawan-kawan boleh berlapang dada, dengan adik-beradik saudara mara sendiri tak boleh lapang dada. Dengan adik-beradik bergaduh, berpatah arang, la ilaha illallah. Hal itu yang patut lagi baik. Dengan jiran belanja makan, dengan kawan-kawan sekerja hari-hari open table, bahasa baku open table hari-hari. Dengan adik-beradik sendiri pun berkira, saudara mara berkira. Ramai macam tu. Dia nampak baik di luar, tapi dengan keluarga sendiri dia fail. Nampak kan? Jadi itu sebabnya sebagai makhluk bermasyarakat kita kena berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Menjalinkan tali silaturahim
akan dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kan kita tak perasan kan, benda ni menyebabkan pergeseran yang menyebabkan kejatuhan. Macam umat Islam lah bergaduh sesama sendiri, susah payah kita kan, bergaduh ya, cubalah elok-elok kan. Kalau berniaga tu dongki dengan orang berniaga susah, betul tak kan? Orang tu naik pangkat pun cakap, orang tu tak ada pangkat pun cakap. Ada je benda tak puas hati dengan orang, cubalah tukar benda ni kan. Jadilah makhluk yang baik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan sebaik-baik, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Macam itulah. Kalau fahamlah maksud saya cakap tu, gunalah akal kita. Janganlah kita sombong-sombong. Berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Hidup di dunia ni sementara sifatnya, petah lagi yang ada dalam dunia. Kan? Kita bergaduh-gaduh pun buat apa? Bergaduh-gaduh tak jadi apa? Kan? Sudahnya kita sakit kan orang sebelah juga nak minta tolong. Dulu waktu saya jadi pengarah undang-undang dulu, saya banyaklah melayan aduan awam. Salah satu aduan yang saya ingat tu, dia komplain, jiran saya membela ayam serama. Sangat membela ayam serama dan sangat busuk yang ditinggalkan, kami tak tahan. Sila nasihatkan. Wah, dia kata. Bau busuk tak tahan membela ayam serama. Saya pun hantarlah budak saya, kau pergi tengok. Tengok-tengok dalam rumah tu memang ada ayam serama, tapi seekor. Dalam rumah belanya. Yang best tu, jarak rumah yang mengadu dengan rumah yang diadu selang 10 buah rumah. Apa hal? Maknanya apa? Ada isu peribadi. Tu sebenarnya. Tengok Nabi. Nabi kalau bagi bantuan, Nabi bagi yang terbaik. Nabi masak sedap-sedap. Nabi bungkus bagi dekat jiran-jiran baginda, termasuklah salah seorang jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Nabi bagi. Jadi orang perempuan kalau masak terlebihkan kuah, itu sebenarnya sunnah Nabi. Ya, janganlah kau beg kuah pula lepas ni, tak ada isi kan. Betul. Ikut sunnah Nabi. Bagi yang terbaik. Nabi pakai baju yang cantik, baju baru, sahabat tegur, cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku. Sekejap Nabi masuk dalam, tukar baju kedua, Nabi bagi baju pertama. Baju kedua pun orang minta, Rasulullah yang tu pun cantik Rasulullah, seorang lagi minta, Nabi masuk dalam, tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga sebenarnya orang dah tak kisah baju tu lawa ke tak lawa, janji Nabi pakai dia nak. Lepas tu seorang lagi, cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku. Sekejap Nabi masuk dalam, tukar baju keempat, Nabi bagi je baju ketiga, Nabi tahan, cukup, jangan siapa-siapa minta lagi, ini saja yang aku ada. Sampai tahap tu kita cubalah telekong Siti Khalilah, telekong yang hebat sangat lah tu, yang mahal sangat tu, yang dibuat daripada kain sutera. Orang perempuan kan, kan? Tiba-tiba kita pakai, cantik telekong kau, bagilah kat aku. Agak-agak bagi tak? Tak bagi dia, niat nampak. Nak aku bagi, banyak cerita kadak kau tu. Nabi tak. Itulah mesej Nabi nak sampai kat kita. Bagi itu bagi yang terbaik lah tu. Ya, bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Salam ni ada buah kebetulan. Buah mutan dah asing-asing dah tu, kebetulan yang busuk-busuk banyak kat situ. La ilaha illallah, macam mana?
kan, bagilah yang elok kan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia baca, dia kata Assalamualaikum, salam, apa khabar? Baik, sehat. Ni nak bagi ni ada buah tangan sikit. Ya Allah, susah aja. Bendanya ni kuih lapis, ya Allah, sampai seloyang kau bagi dan perbanyak bana. Bukan apa kebetulan tak jadi bagi orang ambil apa. Om bagi yang elok-elok. Yang kita masak sadap tu, yang tu kita bagi ya. Dalam masyarakat buang 3 penyakit. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham ya? Faham. Okey. Yang kedua, maksudnya kongsi itu sedekah, jangan fikir lain ya. Yang kedua, jangan sombong. Sombong ni banyak ganggu masyarakat kita. Dia berlagak, orang tak nak rapat kerana sakit hati. Jangan sombong-sombong. Hidup ni sementara je. Pangkat pun sementara. Takkan tak belajar. Penggal lepas 1 kali mengundi 3 Perdana Menteri dapat. Takkan tak faham. Sementara lah tu. Kerja hebat macam mana pun sampai masa pencen. Nak belagak dengan apa? Kereta macam mana lawa, cantik, baru, mahal, sampai masa lama juga. Sampai masa masuk bengkel juga kan? Tu sebabnya kita kena jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Apa-apa pun bak kata orang, kita ni bersilaturahim ni memang kena jaga. Budi bahasa kena jaga. Dalam masyarakat jaga adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Macam tu. Baik-baik antara satu dengan yang lain. Jadi sebagai makhluk yang bermasyarakat, tidak seharusnya kita berpecah belah. Bahkan dalam Islam, menjalin satu rahim yang baik dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak penganyum menyemput rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Sungguh baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.